Alhamdulillah, kita sambung lagi. Untuk kali ni admin Cezi teruskan apa orang kata dengan pembacaan. Kita tengok bukunya. Kita dah sampai ke mana? Ini adalah salah satu apa orang kata penanda kreatif lah. Okey, penanda unik lah untuk admin Cezi. Tanda bagi buku ini. Jom kita membacanya. Sahabat atau pilihan khalifah sebelumnya. Ini adalah muka surat 74. Okey, 74. Jom mendengar. Selepas pemerintahan khalifah ini, kerajaan Islam diganti oleh kerajaan Umayyah. Berikut merupakan sumbangan Khalifah Ar-Rashidin semasa pemerintahan dan kepimpinan mereka. Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey. Semasa Nabi Muhammad SAW sedang sakit tenat, baginda mengarah Sayyidina Abu Bakar mengimamkan solat. Selepas kewafatan baginda, sebuah majlis yang dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin, Ahlul Ahlil wal Aqid ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil dari perjumpaan itu, semua sepakat melantik Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama umat Islam. Pelantikan Sayyidina Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Sayyidina Ali Abu Talib sebagai khalifah. Antaranya ialah golongan Khawarij. Namun tentangan itu tamat selepas Sayyidina Ali Abu Talib membaiat Sayyidina Abu Bakar. Antara kejayaan yang diperoleh Sayyidina Abu Bakar ialah melancarkan kempen untuk menghapuskan golongan Nabi palsu dalam siri peperangan Islam Riddah, mengumpul Al-Quran dan berjaya menawan beberapa kawasan milik Empayar Parsi dan Byzantium. Beliau wafat pada tahun 634 Masihi selepas menjadi khalifah selama kira-kira 2 tahun. Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Semasa pemerintahan singkat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar merupakan penasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sebelum kematiannya, Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar sebagai penggantinya pada tahun 634 Masihi. Dengan itu, Sayyidina Umar menjadi khalifah kedua umat Islam. Okey, di sini kalau muka surat 75 ini, okey, kita ada disertakan peta juga, tapi dalam biasanya lah admin Cik tak membaca lah peta ni sebab peta dia berwarna-warni dan apa orang kata ini merupakan peta yang nama negara, nama yang baru kita kenal juga kan. Ini adalah peta. Okey, kita sambung. Ini semasa pemerintah Sayyidina Umar, Empayar Islam berkembang dengan pesat. Islam berjaya menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada Empayar Parsi, menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara dan Armenia daripada Byzantium, Rom Timur. Pada tahun 638 Masihi, selepas pengepungan Baitul Muqaddis yang agak lama, tentera Islam menakluk kota tersebut. Okey. Sayyidina Umar banyak melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan Islam. Namun, seperti menumbuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk, beliau juga memberi upah kepada tentera dan membuat jadual giliran bertugas, mewujudkan pejabat pos untuk surat menyurat, melaras aliran sungai untuk tujuan pertanian dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Kota Basra dan Kufah juga dibina semasa pemerintahannya. Sayyidina Umar wafat pada tahun 644 Masihi akibat dibunuh oleh seorang hamba Parsi yang bernama Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah dianggap wira oleh penganut Syiah. Khalifah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman menjadi khalifah selepas Sayyidina Umar Al-Khattab dibunuh pada tahun 644 Masihi. Beliau memerintah selama 12 tahun. Iaitu, jom muka surat seterusnya. Iaitu dari tahun 644 sehingga 656. Antara pembaharuan yang dibuat ialah menubuhkan angkatan tentera laut yang diketuai oleh Sayyidina Muawiyah.
Beliau juga membuat dasar terbuka dalam hubungan politik dan urusan perdagangan. Di bawah pengawasannya, Uthman berjaya menyalin semula ayat Al-Quran dalam bentuk yang sempurna dan dikenali sebagai Mushaf Uthman. Semasa pemerintahannya keseluruhan Iran, sebahagian daripada Afrika Utara, Cyprus menjadi sebahagian daripada empayar Islam. Sayyidina Uthman wafat pada tahun 656 Masihi akibat dibunuh oleh pemberontak yang tidak puas hati dengan pemerintahannya. Khalifah Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Pada tahun 656 Masihi, khalifah ketiga Islam iaitu Khalifah Sayyidina Uthman Affan wafat akibat dibunuh oleh pemberontak di dalam rumahnya sendiri. Segelintir masyarakat kemudiannya mencadangkan supaya Sayyidina Ali menjadi khalifah, tetapi Sayyidina Ali menolak. Namun selepas didesak oleh pengikutnya, beliau akhirnya bersetuju menjadi khalifah. Ketika pemerintahannya telah terjadi dua perang saudara di kalangan umat Islam. Perang yang pertama ialah Perang Jamal, perang unta di antara tentera pimpinan Sayyidina Ali dengan pengikut Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Dalam perang ini, Zubair Ibnu Awam dan Talha Ibnu Ubaidillah telah terkorban. Perang Jamal berjaya dipadamkan oleh Sayyidina Ali. Setelah tamat Perang Jamal, Sayyidina Ali menghantar Sayyidatina Aisyah kembali ke Madinah. Seterusnya tercetus pula Perang Siffin yang membabitkan pertentangan Sayyidina Muawiyah yang ketika itu berpusat di Damsyik. Dalam peperangan ini, Ammar Ibnu Yasir terkorban. Penentangan ini berjaya tamatkan apabila empayar Islam dipecahkan kepada dua. Sebahagian ditadbir oleh Sayyidina Ali dan sebahagian lagi oleh Sayyidina Muawiyah. Okey. Dan Sayyidina Ali wafat pada tahun 661 Masihi akibat dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljam ketika beliau dalam perjalanan ke masjid untuk menunaikan solat subuh. Dengan kewafatan Sayyidina Ali, tamatlah pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Dalam pemerintahan mereka, terdapat dua tokoh yang sering dikaitkan iaitu Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Hasan bin Ali. Okay. Sayyidina Hasan ialah anak kepada Sayyidina Ali bin Abdul Talib. Selepas ayahandanya meninggal dunia, Sayyidina Hasan meletakkan jawatan demi keamanan muslimin. Walaupun pucuk pemerintahan sudah diambil oleh Muawiyah, penyokong Sayyidina Ali telah mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah di Iraq. Namun Sayyidina Hasan telah digulingkan oleh Sayyidina Muawiyah dalam tahun yang sama. Sayyidina Muawiyah kemudian memulakan zaman dinasti Umayyah iaitu zaman khalifah warisan pertama. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ialah seorang khalifah pada zaman Umayyah. Beliau juga dikenali sebagai Umar II kerana menyupai datuknya Sayyidina Umar Al-Khattab dalam sikap dan perlakuan yang tegas namun adil dan saksama. Dengan itu, Sayyidina Umar berjaya menjadikan wilayah yang kucak kecil menjadi aman dan sentosa. Antara punca Sayyidina Umar diangkat menjadi sebagai khalifah adalah keadilannya yang menyebabkan beliau dikenali dalam sejarah sehingga namanya tersebar luas ke serata rantau Islam. Hal ini menyebabkan Sayyidina Umar lebih terkenal daripada Hasan bin Ali dan disalah anggap tergolong sebagai salah seorang Khalifah Ar-Rashidin. Kehebatan dan ketokohan beliau yang dapat dilihat pada zahirnya. Para ulama bersepakat dan mengatakan bahawa beliau adalah mujadid bagi kurun pertama hijrah. Okey, kita sambung. Okey, ini adalah gambarnya. Gambaran tentera zaman dahulu dan juga bakal zaman akan datang dalam peperangan akhir zaman. Okey. Walaupun perlu kata buku ini penuh dengan tulisan, ia sangat berwarna-warni dan sangat jelas tulisannya. Okey, cetakan sangat berkualiti tinggi tau. Sangat berkualiti tinggi sehingga kita tertarik untuk membaca ke seterus muka suratnya. Jom baca lagi. Zaman kerajaan menggigit. Ada juga zaman kerajaan menggigitkan. Apa dia? Mulkan Adnan, zaman pemerintahan beraja. Peringkat zaman ini ialah peringkat dalam hadis ia disebut sebagai Mulkan Adnan. Dalam zaman ini wujud kerajaan Islam yang besar iaitu Bani Umayyah 661 hingga 750 Masihi, Bani Abbasiyah 750 hingga 1258 Masihi.
dan Turki Uthmaniyah 1289 hingga 1924 Masihi. Bagi membincangkan peringkat zaman ini, penulis telah merujuk pelbagai sumber sejarah yang termampu. Antara rujukan yang utama ialah terjemahan Al-Badiyah wan Nihayah oleh Al-Hafiz Ibnu Qahir. Manakala zaman kerajaan-kerajaan Islam bersumber terjemahan kitab Imam Al-Suyuti mengenai sejarah penguasa Islam, iaitu Tarikh Al-Khalifah. Terdapat 99 nama para khalifah dan penulisannya mengambil beberapa nama khalifah yang memberi impak besar sepanjang kerajaan itu berkuasa. Okey. Dan kita peringkat seterusnya. Contohnya Muawiyah bin Abu Sufyan yang merupakan raja pertama kerajaan Bani Umayyah selepas pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Keutamaan Muawiyah telah ditutup oleh kontroversi yang berpunca daripada perbezaan pendapat. Ini kerana beliau didakwa tidak memberi bai'ah kepada Ali bin Abu Talib sebagai khalifah. Namanya bukanlah asing di antara para sahabat. Beliau ialah di antara penulis wahyu dan surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muawiyah juga dilantik menjadi wakil khalifah di Syam selama 20 tahun oleh Khalifah Umar Al-Khattab. Tercatat dalam sebuah buku karangan Maulana Muhammad Asri Yusuf bertajuk Sayyidina Muawiyah Khalifah Rashid yang teraniaya. Catatan dalam buku itu memberi gambaran bahawa Muawiyah ialah seorang khalifah yang mendapat petunjuk tetapi difitnah. Penulis juga merujuk buku oleh Dr. Ali Muhammad Ash-Shalabi khusus berkaitan Muawiyah setebal 1000 halaman dan sebuah lagi buku Muawiyah bin Abu Sufyan, kebenaran di sebalik fitnah oleh Syarulazmi Siddiq. Rasulullah SAW pernah berdoa untuk Muawiyah, "Ya Allah, jadikanlah dia Muawiyah orang yang memperoleh petunjuk dan memberi petunjuk." Riwayat Imam Al-Tirmizi. Zaman yang dianggap terbaik ialah zaman pemerintahan Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rashidin, diikuti zaman Sayyidina Hasan bin Ali menjadi khalifah selama 6 bulan. Masa di antara Sayyidina Hasan hingga Khalifah Umar Abdul Aziz ialah selama 60 tahun. Dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman Khalifah Umar Al-Aziz ialah selama kira-kira 100 tahun. Selepas itu dicampur dengan zaman selanjutnya, iaitu zaman yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai masih baik, kira-kira 200 tahun. Okey, kita agak menarik dan dapat sesuatu dari pembacaan kita kan? Okey, jom kita teruskan. Jadi keseluruhan zaman terbaik menurut jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah 300 tahun. Selepas itu tidak lagi ada jaminan terbaik. Cuma baik sahaja. Dalam baik itu bercampur pula dengan yang kurang baik. Seperti mana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kurun ialah kurun aku dan kurun sesudah itu dan sesudah itu dan sesudah itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut perawi hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya 3 kali. Para ahli sejarah Islam mensifatkan 3 kali itu bererti 3 kurun. Setiap satu kurun ialah 100 tahun. 3 kali bererti 300 tahun. Itu sahaja tempoh yang berjalan di atas minhaj kenabian. Selepas zaman itu, Nabi SAW tidak menjamin kebaikan lagi. Bahkan dalam cara hidup umat Islam terdapat percampuran pelbagai ideologi. Dunia telah mula rosak hinggalah membawa kepada zaman fitnah. Selepas 300 tahun zaman baik dicelahi keburukan. Sebuah hadis Uzaifah bin Al-Ammar radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, dahulu manusia berkata kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada baginda tentang hal-hal yang buruk supaya jangan sampai ia menimpaku. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan Islam ini. Apakah setelah kebaikan ini akan datang ada keburukan? Baginda menjawab, iya. Aku bertanya lagi, dan apakah setelah keburukan ini akan datang kebaikan? Baginda menjawab, iya, tetapi di dalamnya ada asap. Aku bertanya, asap apakah itu? Baginda menjawab, suatu kaum yang membuat dan membawa ajaran yang bukan daripada ajaranku dan menunjukkan manusia kepada petunjuk selain daripada petunjukku. Engkau akan mengenal mereka dan engkau akan memungkirinya. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan ini akan
akan datang keburukan lagi? Baginda menjawab, ya. Akan muncul para da'i yang menyeru ke neraka jahanam. Barang siapa yang menerima seruan mereka, maka mereka akan terjerumus ke dalam neraka. Aku bertanya, ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka kepadaku. Baginda menjawab, mereka berkulit rupa sama dengan kita, golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya, apa yang patut aku lakukan jika aku temui keadaan seperti itu? Baginda menjawab, pegang erat-erat tetap bersama jemaah kaum muslimin dan imam pemimpin mereka. Aku bertanya, bagaimana tidak ada imam, pemimpin dan jemaah kaum muslimin? Baginda menjawab, tinggalkanlah semua kelompok-kelompok serfihan, walaupun kamu terpaksa menggigit akar pohon hingga ajal mendatangimu. Maksud menggigit akar pohon adalah mempertahankan iman dan Islam walaupun dalam terpaksa atau dipaksa. Okey, agak menarik di sini kan? Jom. Okey, ini adalah salah satu gambarannya. Okey, yang gambaran, gambaran kita sambung bacanya tanpa mengorbankan prinsip Islam. Okey, tanpa mengorbankan prinsip Islam. Hadis ini terdapat dalam kitab riwayat Imam Bukhari 6, 615 hingga 616 dan 13, Slang 35 beserta Fathul Bari dan Muslimin 12, Slang 235 hingga 236 beserta Syarah Nawawi, Bakhawi dalam Syahrul Sunnah 14, Slang 14 dan Ibnu Majah 2979 serta Imam Ahmad dalam Musnad 5, Slang 399 gambaran perang salib, dan gambaran tentera Dajjal sedang berlatih. Ini salah satunya. Okey. Dan zaman kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ialah kerajaan khalifah Islam berasaskan sistem pewarisan keturunan monarki yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Kerajaan ini terdiri pada keluarga dalam kaum Quraisy Makkah. Kerajaan Bani Umayyah berkuasa bermula tahun 661 Masihi hingga tahun 750 Masihi. Ironiknya, kaum Bani Umayyah sebelum ini pernah menjadi musuh ketat Islam sebelum mereka menganut Islam. Namun setelah Islam, suku Quraisy banyak bantu menguatkan Islam. Namun kerajaan Bani Umayyah diambil sepenuhnya nama Datuk Muawiyah, iaitu pengasas kerajaan ini. Nama datuknya ialah Umayyah bin Abdul Syam, seorang pemimpin kaum Quraisy yang kaya dan berpengaruh serta paling kuat menentang Islam bersama-sama Abu Lahab. Penubuhan kerajaan Bani Umayyah. Muawiyah telah menjadi gubernur Syria di bawah pemerintahan Khalifah ketiga Islam, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 35 Hijrah. Di kota Madinah yang menjadi ibu kota Islam telah dilanda krisis politik yang hebat sehingga mencetuskan pemberontakan menentang kerajaan. Akibatnya, Khalifah Uthman bin Affan dibunuh oleh pemberontak. Selepas peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali Abu Talib radhiyallahu anhu telah dilantik menjadi khalifah yang baru mengganti Sayyidina Uthman. Atas sebab-sebab tertentu, pembunuh Sayyidina Uthman belum dapat dihukum oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Muawiyah mensifatkan hal ini sebagai suatu kelebihan bagi seorang khalifah. Lalu, Sayyidina Muawiyah mempersoalkan kedudukan Sayyidina Ali sebagai khalifah dan mencabar Sayyidina Ali. Pada tahun 657 Masihi, beliau tidak mengiktirafkan Sayyidina Ali sebagai khalifah kerana mensyaki ada perkara yang tersembunyi di sebalik pakatan membunuh Khalifah Sayyidina Uthman. Okey, kita sambung. Kita sambung dan kita berakhir di sini. Untuk kali ini nanti kita sambung. Okey, jom kita sambung baca untuk muka surat yang last ni, iaitu 84 dan 85. Jom kita sambung. Namun kedua-dua pihak bersetuju untuk berunding bagi menyelesaikan masalah yang timbul. Rundingan berakhir dengan empayar Islam dipecahkan kepada dua blok. Satu di bawah pemerintahan Sayyidina Ali dan satu lagi di bawah Muawiyah. Selepas Sayyidina Ali dibunuh pada tahun 661, anak Sayyidina Ali iaitu Sayyidina Hasan telah dilantik menjadi khalifah.
Namun, beliau telah mengambil keputusan untuk memberi jawatan tersebut kepada Muawiyah sebagai khalifah seluruh empayar Islam. Diharapkan dengan cara itu, Muawiyah dapat menyatukan umat Islam pada masa itu. Saidina Hasan tidak sanggup melihat perpecahan umat Islam terus berlanjutan di hadapan matanya. Inilah permulaan zaman tertubuhnya kerajaan Bani Umayyah dan menyaksikan perpindahan pusat pemerintahan daripada Madinah ke Damsyik. Okey. Masjid Umayyah ialah di antara seni bina agung kerajaan Umayyah. Okey. Di dalamnya terdapat makam Nabi Yahya AS. Kubah Masjid Umayyah berjumlah ganjil. Hanya 3 jumlah tersebut mempunyai latar belakang sejarah. Asalnya bangunan ini adalah bekas gereja St. John Baptist Basilika yang mempunyai 2 buah menara. Pada zaman Khalifah Al-Walid ditambah satu lagi menara yang menandakan perubahan dari gereja kepada masjid. Okey. Empayar kekuasaan Bani Umayyah. Kuasa pemerintah Bani Umayyah berkembang hingga kejajahan Byzantium di Syria dan mengekalkan pegawai terpatan yang bukan Muslim sebagai pentadbir. Bani Umayyah turut berusaha menguasai wilayah Mediterranean dan menakluk Konstantinopel. Okey, banyak penaklukan dan pembukaan wilayah baru dibuat semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Tentera Muslim berjaya menakluk Afrika Utara dan Iran pada masa itu dan mengembangkan empayar Islam daripada semenanjung Ibria di barat sehingga India di timur. Tentera Umayyah pimpinan Tariq Ibn Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan menumbuhkan pemerintahan di semenanjung Ibria Sepanyol, sementara bagi istana Islam yang lain menumbuhkan pemerintahan di Sid India di bawah naungan kerajaan Bani Umayyah. Pada tahun 750 Masihi, kerajaan Bani Umayyah berakhir setelah terjadi perebutan kuasa dan ia ditewaskan oleh kerajaan Bani Abbasiyah. Selepas tewas dalam beberapa siri peperangan, peristiwa ini menyebabkan kebanyakan kaum Bani Umayyah dibunuh oleh tentera Abbasiyah. Namun di Andalusia masih terdapat seorang waris Bani Umayyah iaitu Abdul Ar-Rahman I. Beliau mengambil alih pemerintahan Islam di Andalusia dan menumbuhkan kerajaan Bani Umayyah. Andalusia di sana beliau mengisytiharkan dirinya bebas daripada mana-mana kuasa dan membentuk kerajaan autonomi. Bermula daripada detik ini terjadi perpecahan negara Islam menjadi negara-negara kecil. Okey, ini adalah kronologi dalam bentuk apa kata raja ataupun jadual Bani Umayyah. Okey, 661 Masihi Muawiyah menjadi khalifah dan mengasaskan kerajaan Bani Umayyah. 670 Masihi marah ke Afrika Utara penaklukan Kabul. Okey, ini adalah apa kata sekian untuk kali ini. Nanti kita sambung tau. Kita sambung ke muka surat. Kita berakhir ke 85. Kita start tadi dari muka surat 74. Okey. Agak bersemangat admin Chelsea wakilkan suara untuk membacanya. Okey. Jadi siapa yang memang di sini okey, support kita, support tim kita, insya-Allah boleh juga kata hubungi kita, boleh juga tahu kita di mana. Okey, di sini. Dan apa juga item kita boleh juga tahu di sini. Okey, kita memang aktif insya-Allah dan doa ke kami. Assalamualaikum. Salam ceria dari admin Chezi, tim Rohana Badri Enterprise. Assalamualaikum.